لنهتدي لولا أن هدانا الله نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير يا أرحم الراحمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat sebelumnya alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang bakhil dan dia menyuruh manusia yang lain untuk berlaku bakhil. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, dia adalah kedekut dan dia mengajak orang lain supaya kedekut. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang berpaling daripada ikut apa yang Allah nak, Allah suruh, maka sesungguhnya Allah, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dialah satu-satunya yang tak perlu pada siapa-siapa. Al-Ghani, tak perlu pada siapa-siapa. Al-Hamid, lagi terpuji. Al-Hamid, lagi terpuji. So kita nak masuk ayat 25. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Wal mizana liyaquman nasu bil qist. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. Demi sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat. Dan kami telah turunkan bersama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi timbangan keadilan, neraca keadilan. Supaya manusia dapat menjalankan keadilan, dan kami telah menciptakan besi dengan mengandungi kekuatan yang handal serta pelbagai faedah lagi bagi manusia. Dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang handal, menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong rasul-rasulnya. Padahal balasan baik ini tidak kelihatan. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Tentang besi. Allah sambung tentang sifat orang yang hayal dan sombong. Ayat ini menyuruh kita pelihara diri kita dari sifat bakhil. Dari sifat bakhil. Hati kita kalau tak dilatih untuk menjadi pemurah, maka hati itu lama-kelamaan akan mengeras. Ditambah pula, bila hati itu sudah dekat dengan dunia, maka bila hati dia keras, dia sudah tidak boleh dilentur semula. So, sifat kedekut manusia ni, kan macam kita tengok kanak-kanak, dia takkan nak kongsi permainan dia dengan orang lain. Contoh yang lalu tu kan kita, anak kita tak nak kongsi dengan orang lain. So, bakhil dan kedekut ni, yang itu kena jauhkan. Malah ada yang menyuruh manusia lain berbuat bakhil dan kedekut. So, bila sebut tentang infak, maka dia punya musuh utama dia
Seperti disebut ayat 24, bakhil dan kedekut. So sekarang, ayat 25 dan sampai ke hujung ini, fokus kita bertukar daripada infak dan mengelakkan dari sifat kedekut kepada nak menegakkan keadilan. Nak menegakkan keadilan. Nanti kita akan tengok apa kaitan menegakkan keadilan dengan mengelakkan diri daripada sifat kikir dan kedekut. Dia ada apa? Dia ada connection, ada hubung kait. So, bila sebut tentang menegakkan keadilan, dia tak dapat tidak perlu sentuh tentang jihad. Jihad itu apa? Susah payah, bersungguh-sungguh berjuang untuk tegakkan tauhid. Jihad bukan hanya dengan senjata, walaupun itu maksud utamanya, tetapi jihad adalah apa jua usaha sungguh-sungguh kita supaya orang kenal Allah. Supaya orang kenal dan mula hidup beragama. Dan dia perlu kepada proses yang bermula dari sungguh-sungguh susah payah kita belajar tentang tauhid, kemudian kita sampaikan tabligh pada orang lain. Kemuncaknya ialah bila kita jihad, qital, perang. Itu kemuncaknya. So oleh itu kita kena faham yang jihad itu ada bil lisan dengan kata-kata atau bisinaan dengan senjata. Lisan dengan sinan. Dengan lisan, dengan lidah atau dengan senjata. Maka jangan sempitkan maksud jihad itu hanya semata-mata perang. Tidak. So semua orang boleh berjihad, iaitu jihad dengan mengajak manusia, dengan lisan. So jangan hanya dimatikan konsep jihad itu semata-mata perang. Kerana jihad ini penting sebab kalau kita tak bersedia untuk berjuang dan hadapi susah payah, lambat laun sifat munafik dalam diri kita akan subur dan mekar. Kan orang munafik kan tak suka jihad, sama ada lisan atau qital, sebab dia takut keluar daripada comfort zone dia. Dia takut keluar dari comfort zone. So, kita kena pasang niat untuk sertai mana-mana jihad bila dia diperlukan. Bersungguh-sungguh. So, sekarang memang tak ada seruan jihad perang tu, tak ada. Tapi kena sematkan niat dalam hati. Kalau dipanggil, yes, kita tampil. Bila turun Nabi Isa nak memerangi Dajjal, yes, kita tampil. So sekarang kita akan sentuh tentang ayat jihad dan surah Hadid ini mula menyentuh tentang jihad kerana ia diturunkan di awal waktu Madaniyah. So awal waktu Madaniyah, di awal-awal tahun penghijrahan Nabi, jihad pertama yang dilakukan adalah Perang Badar. So ayat 25 dan 26 ini bagi tahu kita yang Al-Quran diturunkan supaya isinya dapat dijadikan neraca keadilan. So apa kaitan kedekut dengan tak kedekut? Sebab orang yang sudah bersungguh-sungguh, dia abaikan keterikatan dia dengan harta. Orang yang dah bersungguh-sungguh, dia tak peduli. Dia tak peduli dah. Aku ada duit ke tak ada duit ke, aku bagi je. Itu kaitan infak dan jihad. Dapat seruan jihad, dia akan infak apa yang agama perlukan. Kalau semua boleh, dia bagi semua.
Itu macam Abu Bakar buatlah. So, laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Kami telah utus rasul kami dengan membawa bukti yang nyata. Dan bukti yang nyata ni sama ada dalam bentuk wahyu, message, ataupun mukjizat. So, kita kena sampaikan wahyu seperti mana para nabi dan rasul dahulu perlu sampaikan wahyu kepada manusia dan sebarkan dia pada umat. Sebab apa yang kita sampaikan itu benar. Dan bila kita sampaikan dengan betul dan baik, maka kita berharap agar manusia-manusia melihat wahyu itu bukan sekadar message, tapi dia membuktikan sesuatu. Nampak dan hadir, merasai mukjizat tu, mukjiz. So, nabi-nabi terdahulu merupakan pejuang bagi kaum dia. Sebab tu Allah datangkan contoh. Mereka bukan sekadar nabi yang buat seruan mengenal Tuhan, tetapi jihad mereka, bersungguhnya mereka untuk bawa kaum itu mengenal Tuhan. Sebab tu mereka dijadikan contoh. Dan banyak ayat-ayat Quran yang ceritakan tentang bagaimana mereka mengurus kehidupan ni. Bagaimana perjuangan mereka. Itu yang banyak kisah Nabi dan Rasul dalam Quran. So, wa anzalna ma'ahumul kitab. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan kami telah turunkan bersama para Nabi dan Rasul itu ada kitab-kitab tertentu. Dan kalimah kitab bukan hanya terhad kepada maksud kitab, tetapi Alkitab juga boleh membawa erti undang-undang. Apa dia? Undang-undang. Tak semua Nabi dan Rasul ada kitab bertulis. Tak. Tapi Allah bagi tahu ada syariat dan undang-undang yang perlu dipatuhi. So, bila Allah jadikan kita, maka Allah tahu apa yang patut untuk kita terus hidup. Hukum-hukum yang Allah tetapkan pada kita adalah semata-mata untuk kebaikan kita. Dan hukum itu bukan untuk menyusahkan, tapi sebenarnya untuk menyenangkan kita dari banyak sudut. Sebab kalau kita tak ada hukum, porak-poranda manusia. Porak-poranda manusia. Saya baru saja belajar tentang emas. Kan hari itu saya sebut tentang jual beli online dikira sebagai riba. Dan ada jual beli emas secara online yang tak dikira sebagai riba. Baru dapat tahu. Mana-mana pengusaha emas yang jual emas secara online, pastikan dia ada penasihat syariah dan jelas dia perjalanan mengikut syarak. Barulah dia boleh keluar daripada kepompong riba. Sebab manusia kan dia bijak dan pandai cari jalan. Macam mana nak buat? So, antaranya saya cuba tengok public goal. Kan, public goal. Ini bukan iklan, tapi saya tengok. Jumpa dengan anak murid, dia terangkan satu persatu. So, rupanya kalau perjalanan transaksi itu jelas, tidak bertangguh, dan dia selamat dari riba. So, manusia dia create, bila dia punya syarat ialah emas ni perlu jual semasa. Dan dia tak boleh bertangguh. Hari ni kita beli, esok dapat barang. Tak boleh macam tu. So,
untuk menepati syarat itu, maka public goal, dia come out dengan idea, awak nak beli certain amount of gold, kita berjanji, awak berjanji untuk lunaskan bayaran. Katalah nak beli berapa? 10 gram. 10 gram, 1 gram letaklah 300. 300 darab 10, 3,000. So nak bayar lamsam 3,000 tak ada duit. Kan nak bayar lamsam 3,000 tak ada duit. So saya nak bayar ansur-ansur. Berapa lama? 6 bulan. Kan nampak macam bertangguh. Nampak macam bertangguh. Okey. So dia bayar ansur-ansur selama 6 bulan mengikut harga sewaktu dipersetujui untuk beli. Sebab harga emas ni turun naik, hari-hari turun naik. Setiap 20 minit turun naik. So kalau dia nak beli bulan-bulan, dia nak bayar ansur-ansur, dia kena ada satu harga yang fix, jika tidak termasuk dalam riba. So dia kena bayar ikut harga hari ini. Berapa baki, yang itu yang dia patut bayar. Dan dalam pembayaran itu, dia masukkan sekali dengan upah premium. Upah premium ni, emas yang dibagi itu bukan seketul emas, tetapi jongkong yang sudah disolek, dicantikkan dalam bentuk dinar ataupun dalam bentuk jongkong. Dan pada hari terakhir, pada bulan terakhir kita bayar, dia suruh kita sendiri pergi collect emas tu dekat mana-mana cawangan public gold. Di situ dia memenuhi syarat transaksi on the dot. Jadi harga tak berubah. So bila nak bayar final, pergi public gold ambil sendiri. So bayaran terakhir beserta dengan emas, bertukar tangan. Menarik. Yes, fixed price. Yang itu satu account. Yang Kak Noraza sebut, Hajar Noraza sebut account gap. Yang itu kita boleh beli bila-bila masa. Waktu beli tu, katalah harga pasaran sekarang berapa? 283. So kita beli 1 gram. Kemudian bila ada duit lagi, kita beli lagi 1 gram. Ada lagi duit, kita beli lagi 1 gram. Lama kelamaan emas kita accumulate. Makin banyak kan? Kita beli dan beli dan beli dan beli. Dan kita rasa nak cash out. Waktu cash out itulah kita akan bayar beserta dengan premium. Waktu cash out, kita bayar premium. Maksud premium kat sini, bagaimana dia mencanai emas itu dijadikan cantik. Bayaran untuk seolah-olah macam upah dia simpan, semacam tu. So bayar tu tidaklah bertangguh dengan penerimaan emas. Itu konsep yang digunalah. Dan setakat ni panel syariah dia dan telah pun diaudit dan dia lulus untuk diperdagangkan tepat mengikut syarak. So, macam mana benda tu semua berlaku? Kan asalnya hukum begini, asalnya hukum A. Dan kita tak boleh langgar hukum. Buat selain daripada A, terbatal. Perasan tak bagaimana pemikir-pemikir ni berjihad? Memerah otak
membuat rujukan silang, berhari-hari, bertemu dan berbincang, bukan sekali, bukan dua kali, bertahun-tahun lamanya, dan mereka come out dengan solusi yang win-win, ikut syariat dan sesuai dengan kehendak perbankan online. Sebab tanpa jihad ni, hukum agamanya akan kelihatan beku. Sebab tu ada infak dan jihad sekali. Jihad ni perlu. Sungguh-sungguh tu. Sungguh-sungguh. Persistent, konsisten. Dan mereka-mereka yang mempelopori, mendahului dalam urusan jihad bersungguh-sungguh bawa agama ni, para Nabi dan Rasul. Sebab tu Allah kata dalam ayat 25, diturunkan bersama Nabi dan Rasul itu, ada undang-undang. Alkitab dan wal mizan dan neraca. Ada undang-undang dan neraca keadilan. Apa maksud dia? Ulama tafsir melihat wal mizan dekat sini adalah menjelaskan maksud kitab tu. Kitab tadi tu hukum. So hukum tu perlu diexecute dalam bentuk seimbang dan adil. So mizan kan timbangan. Timbangan tu dia perlu adil. So untuk execute hukum perlu lihat dengan penuh keadilan. Dengan penuh keadilan. Dan untuk menegakkan keadilan tak dapat tidak kita perlu rujuk pada kitab, pada wahyu yang Allah sampaikan. Jika tidak, akal kita tak akan mampu untuk capai tahap adil yang dikehendaki. Speaking of which, speaking tentang keadilan, rata-rata feminisme, dia tak terima hukum faraid. Sebab bagi dia, lidzakari mislu hazzil unsayain, terlalu tidak adil. Bagi lelaki, 2 bahagian berbanding perempuan. Dia kata itu tidak adil. Sedangkan lidzakari mislu hazzil unsayain adalah dalam bentuk kes-kes tertentu. Bukan terpakai untuk semua. Kalau dia pembahagian adik-beradik, ya, lelaki terpakai. 2 bahagian berbanding perempuan 1 bahagian. Tapi kalau perempuan tu anak tunggal, dia dapat semua. Dia dapat asabah. Malah asabah ni lebih banyak daripada 1/2. Asabah ni dapat baki. Semua dia dapat. Yang tu tak pula dia kata, oh bagi lelaki tidak adil hukum ni. Itu hukum faraid. Dan adil, adil ini adalah perkara paling dasar untuk kita tegakkan kalimah tauhid. Kan kita dah lalu surah An-Nahl. Kan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah mengarahkanmu untuk berlaku adil. Itu paling dasar. Kerana kalau kita gagal untuk sembah dan mengabdikan diri kepada Allah, itu adalah bentuk ketidakadilan peringkat tertinggi. Dan perlu ada mizan wal mizan supaya kita senang buat keputusan. Mana yang baik, mana yang buruk. Liyaquman nasu bil qist. Supaya manusia dapat
menegakkan keadilan. Ni macam mana ayat ini? So, anzalna ma'ahumul kitab wal mizan. Rasul-rasul itu dapat kitab dan dia ada proses timbang tara wal mizan. Menggunakan kitab dan mizan itu supaya mereka dapat mendirikan depan manusia, bagi manusia, bil qist. Kalimah qist ini juga bermaksud adil. Kalimah qist juga bermaksud adil. Tetapi dia bentuk adil yang berbeza. Qisti dia dalam bentuk win-win situation. Qisti ni dia dalam bentuk win-win situation. Masyarakat melihat okey itu adil, pesalah melihat okey aku dapat keadilan, mangsa juga kena melihat okey aku dapat keadilan. Macam mana tu? Dalam kitab kata hukum dia A. Nabi dan Rasul diambil hukum dari kitab untuk dia tegakkan mizan. Dia buat timbang tara. Orang ni buat kesalahan macam ni, hukumannya macam ni. Orang ni buat kesalahan macam ni, hukumannya macam ni. Tapi bila sebut liyakuman nasu bil qist, belum tentu dua orang manusia yang buat kesalahan yang sama, hukumannya sama. Hukuman tu perlu case by case. Tuan-puan, kalau kita menekuni hadis-hadis Nabi tentang sahabat yang jumpa dengan Nabi minta hukum, minta pandangan. Bila orang ni jumpa dengan Nabi, Nabi kata, jangan marah. Bila orang lain pula jumpa Nabi, Nabi kata, buat macam ni. Bila orang lain pula datang jumpa Nabi, Nabi kata, buat C. Yang ni pula datang, Nabi kata, buat D. Setiap orang yang datang jumpa dengan Nabi, bertanya benda yang sama, Nabi jawab berbeza. Itu maksud liyakuman nasu bil qist. Nabi menentukan hukum berdasarkan orang tu. Bukan untuk kegunaan ramai. Berdasarkan orang itu, bukan kegunaan ramai. So, case by case. Ya, dia ada konsep duluan yang mengikat, tapi tak semuanya sama. Dan kemudian Allah kata, wa anzalnal hadid, dan kami ciptakan besi. Allah bukan saja turunkan kitab, tetapi Allah juga kata kami turunkan, anzalna turun, kami turunkan besi. Dan besi ini adalah nikmat yang turun dari langit. Sama juga macam dalam surah Zumar, Allah sebut wa anzala lakum minal an'ami thamaniyata azwaj. Kami turunkan bagi kamu binatang-binatang ternak 8 ekor. 8 ekor. So bila Allah kata anzalna, kami turunkan besi, itu bentuk mukjizat yang hanya dapat diketahui bila dunia semakin moden. Bila dunia semakin moden, bila dilihat bahawa besi yang ada dekat dunia ini ternyata dia bukannya asli daripada bumi. Apa maksudnya? Tuan-puan, besi ni dia perlu lalu satu proses
satu proses yang panjang dan perlu tekanan yang kuat untuk hasilkan besi. Besi ni dia daripada bahan lain. So bahan tu dicampur dan dia perlu melalui proses tekanan tinggi untuk hasilkan besi. Dan tekanan semacam itu, proses semacam itu tak mungkin ada dekat bumi. Sebab tu besi, dia bukannya bahan mineral asli dari bumi. Nah, tuan-puan boleh rujuk laman web yang ini untuk dapatkan maklumat lanjut. Satu Allah kata kami turunkan besi. Besi bukan dari bumi. Dia bukan bahan mineral asli dari bumi. So benda macam ni lah bila Quran datangkan maklumat yang hampir mustahil untuk akal kita dapat tangkap. Kan 100% benar. Maka benda tu yang menarik perhatian manusia untuk, apa lagi yang ada? Apa lagi yang ada? So kalaulah maklumat penurunan besi, maklumat tentang besi itu begitu tepat Quran gambarkan, anzalna, kami turunkan besi, maka adakah maklumat seperti neraka, syurga, ganjaran kebaikan, tentang balasan di syurga ataupun azab di neraka, semua itu tak tepat. Macam tu. So sesekali Allah datangkan maklumat-maklumat semacam ini supaya menyokong fakta-fakta lain dalam Quran jangan diragui. Apa fakta yang kita dah baca daripada awal? Infak, sedekah, infak dengan tubuh badan, dengan usaha, dengan ilmu. Sebab benda tu Allah akan kekalkan sampai ke syurga. Itu fakta yang sebelum ni. Sekarang Allah kata, okey, kalau kau tak nak percaya, mari aku buktikan. Kami turunkan besi. What? Turunkan besi? Ya, kami turunkan besi. Cuba kaji tentang besi. Fihi ba'sun syadidun. Allah bukan sekadar turunkan besi, tapi Allah tahu ciri-ciri besi yang diturunkan. Dia ada kekuatan yang hebat. Dan ternyata bila dikaji, besi sememangnya logam yang mempunyai ikatan karbon paling kuat dalam dunia. Besi. Paling kuat dalam dunia. Dan besi juga memberi isyarat kepada jihad, perang. Sebab nak tegakkan keadilan, nak perkenalkan tauhid, di tanah Arab waktu itu, Nabi perlu angkat senjata. Sebab itu, besi dinilai sebagai hadiah dari Allah. So Allah mulakan isyarat jihad dengan memberi maklumat tentang besi. Dan baginda sendiri guna besi itu untuk berperang, untuk tegakkan keadilan, untuk dirikan negara Islam contoh. Dan baginda perlu tunjuk bagaimana keadilan itu dipraktikkan. Sebab kalau tak tunjuk, keadilan itu hanya akan menjadi satu idea
Satu teori saja. Sebab tak ditunjuk. Dan Nabi pernah bersabda, aku diutus dengan membawa pedang sebelum hari kiamat. Hingga hanya Allah semata sahajalah yang disembah, tiada sekutu baginya. Dan Allah jadikan rezekiku berada di bawah bayangan tombakku dan menjadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menentang perintahku. Dan siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari kalangan mereka. Kita selalu ambil hadis yang panjang ini kat ujung dia. Siapa menyerupai satu kaum, dia tergolong dalam kaum tu. Sebelum tu cerita tentang tombak, cerita tentang pedang. Menariknya, dalam siri-siri peperangan Nabi, Nabi tak pernah serang siapa-siapa. Nabi hanya mempertahankan diri. Tengok perang Badar. Perang Badar Nabi pertahankan diri. Perang Uhud Nabi pertahankan diri. Kalah. Perang Khandaq Nabi pertahankan diri. Kan perang Ahzab Nabi pertahankan diri. Mana-mana peperangan Nabi pertahankan diri. Habis tu Ustaz yang dengan Yahudi tu, bukan Nabi pergi serang ke sana. Nabi pertahankan diri sebab Yahudi itu mencabul perjanjian. Dia bersekongkol dengan orang Mekah untuk bunuh Nabi. Itulah tindakan balas Nabi pertahankan diri. Orang tu buat dulu, Nabi balaslah. Gitu. Dan selain daripada maksud jihad, besi itu juga wa manafi'un linnas. Dia mendatangkan pelbagai manfaat pada manusia. Dan ini mengajar kita yang alat peperangan hanya dibuat jikalau ada perang. Dan besi boleh dimanfaatkan sewaktu aman. Kita gunakan teknologi dan material untuk kegunaan kan. Gitu. Waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Dan supaya Allah tahu siapa yang menolong agamanya dan rasulnya. Padahal dia tak nampak pun Allah. Tuan-puan, jihad bersungguh-sungguh ini jadi kayu ukur. Jadi kayu ukur. Nak menunjukkan iman umat Islam. Sahabat dulu berdiri sebelah Nabi untuk perang. Mereka bukan saja beriman pada Allah dan Rasul, tapi mereka juga beriman dengan para Rasul yang sudah tiada. Sebab itu, kerana percaya itu, mereka berusaha untuk tegakkan agama. Sama ada dengan cara aman, ajak suruh bayar jizyah, ataupun jika enggan, ada tak ada, kita perang. So, Allah zahirkan siapa yang sanggup bantu Allah dengan guna besi. Allah tahu siapa yang akan bantu. Cuma Allah nak zahirkan siapa? Allah nak zahirkan je pada orang lain. Siapa yang nak bantu Rasul? Sebab kalau nak tahu siapa munafik, tanda mereka senang. Mereka tak sanggup untuk berjihad. Mereka akan cari pelbagai alasan untuk tidak berjihad. Dan di hujung Allah kata, Innallaha qawiyyun aziz. Allah maha perkasa lagi maha kuat. Allah maha kuat lagi maha perkasa. Walaupun kita melalui ayat ini, Allah sebut tentang besi dan alat perang. Besi yang diketahui ikatan karbonnya paling kuat. Tapi yang sebenarnya berkuasa hanya Allah. Berperang tu alat dia. Besi tu alat.
Menang bukan kerana besi tu. Menang bukan kerana berperang. Menang tu kerana Allah nak bagi. Menang tu kerana Allah nak bagi. Menang ke kalah ke, itu takdir Tuhan. So bila menang, apa respon kita pada kemenangan? Bila kalah, apa respon kita pada kekalahan? Itu menentukan kita menang di akhirat nanti. Gagal kita beri respon yang sepatutnya, bermaksud kita belum berjaya. Belum berjaya dalam ujian tu. Pasti ujian tu akan berulang. Kali ini kita lalui, oh kita menang. Kan lulus ujian. Nanti di tahun yang lain Allah uji lagi kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Nak tengok konsisten ke dengan kemenangan pertama dulu. Respon kita, itu yang Allah nak tahu. Berperang tu hanya alat. Dan Allah tak perlukan besi dan peperangan untuk tegakkan agama Allah. Kan? Sama macam Allah perlu ke kita, Allah perlu ke kita untuk Islamkan manusia. Berapa banyak orang-orang yang non-Muslim yang kerana dia terdengar azan, dia terbaca Quran, dia terlihat alam, mengkaji tentang alam, terdetik hati dia untuk peluk Islam tanpa orang Islam ajak. Ramai? Ramai. Allah perlukan kita ke? Tak? Kan? Kita, bila kita buat, kita jadi sebab je untuk dia terbuka hati. Allah boleh je buka hati semua manusia untuk terima Islam. Tapi Allah sedang beri kita peluang. Allah sedang beri kita peluang untuk menempa nama. Untuk berdakwah pada orang yang belum Muslim. Sebab tu Allah bagi kita besi, supaya kita boleh guna, Allah bagi kita peluang untuk ada nama, tegakkan agama. Allah boleh menangkan Islam dan Islam sudah memang menang. Kita termasuk tak dengan dalam grup itu. Allah sedang bagi kita peluang. Allah sedang beri kita peluang. So, grab lah. Dan sebenarnya Allah tak perlukan pun pertolongan kita by default. Allah boleh saja ubah hati manusia, tapi Allah beri peluang pada Nabi dan Rasul untuk berjuang. Maka dengan berjuang itu, setiap titis peluh, setiap titis darah menghasilkan pahala yang banyak. Dan tuan-puan kena faham ayat ni, sebab ada orang ambil ayat ni dijadikan tangkal, dijadikan azimat. Kan? Bila beli kereta kena baca ayat ni. Baca pada air, lepas tu curahkan air tu pada kereta sebab kereta akan terjaga. Kan kereta tu dijadikan dari besi. Ni apa punya tur fikir macam ni. Kan sangat tak patut. Ni antara ayat yang dibaca untuk tepung tawar kereta. Dan kalau aksiden, bawa 18, langgar pokok, meninggal juga. Biarpun direndam dengan air Yasin. Atau dibacakan berpuluh tahun. Dan kalau aksiden juga. Walaqad arsalna Nuha wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwah wal kitab faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Tadi Allah sebut Nabi dan Rasul tu secara umum.
Sekarang Allah sebut khusus. Kami utus Nuh dan Ibrahim. Kami utus Nuh dan Ibrahim dan kami jadikan keturunan keduanya ada yang dapat nubuah, ada yang dapat pangkat Nabi dan dapat kitab. Nabi Nuh digelar Adam kedua. Dan Nabi Ibrahim dari keturunan baginda. Nabi Nuh Adam kedua. Kenapa sebut Ibrahim dan Nuh? Nuh dan Ibrahim. Walaqad arsalna Nuh wa Ibrahim. Kenapa disebut Nuh dan Ibrahim? Nuh dianggap Adam kedua. Sementara dari zuriat Nabi Ibrahim, banyak Nabi dan Rasul. Dan daripada keturunan Nuh dan Ibrahim ni, ada antaranya muhtad. Dapat petunjuk, terpimpin. Dan kebanyakan dari mereka fasik. Kebanyakan, majoriti dari keturunan mereka sesat. Walaupun dari keturunan Nabi. So, chances keturunan Nuh dan Adam, ada antara mereka yang dapat petunjuk, faminhum muhtad wa kathirun, dan kebanyakan majoriti dari mereka fasik, derhaka. Derhaka. Summa qaffayna ala atharihim. Summa qaffayna ala atharihim birusulina. Kemudian kami datangkan di belakang mereka, iringi di belakang mereka dengan rasul-rasul kami. Kalimah qafafa, qaffayna, maksudnya ikut rapat di belakang. So, ayat ni bermaksud Allah susuli lepas Nuh dan Nabi Ibrahim itu dengan Nabi-Nabi yang lain. Kan Bani Israel diberikan banyak Nabi dan Rasul, tak terkira banyaknya. Berapa banyak? Banyak yang berhimpun solat bersama Nabi di Masjidil Aqsa, lebih dari 200,000, 300,000 Nabi dan Rasul. Berapa banyak tu untuk Bani Israel? Banyak. Wa qaffayna bi Isa bin Maryam, dan kami iringi pula Isa ibnu Maryam. Dan baginda disebut secara khusus. Nabi Isa mengiringi Nabi Ibrahim. Beza Nabi Isa dengan Rasulullah 600 tahun. Wa atainahul Injil, dan kami berikan Nabi Isa Injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina tabauh. Kami, tengok. Cuba tengok Kami jadikan pada hati orang-orang yang mengikut Nabi Isa ra'fah, rasa santun, warahmah, dan kasih sayang. Ini adalah pujian kepada orang-orang Kristian. Ini adalah pujian kepada orang-orang Nasrani. Hati mereka ada ra'fah, ada santun dan kasih sayang. So Allah sebenarnya nak kita layan mereka dengan baik. Orang yang sesat ni perlu ditunjuk. Orang yang sesat ni perlu ditunjuk, jangan dimarah. Allah pun tak marah. Orang yang sesat perlu ditunjuk. So hati mereka ni lembut. Ra'fah dan rahmah. Dia basically maksud ra'fah dan rahmah ni sama, lebih kurang. Tapi bila Allah letakkan bersebelahan, dia ada perbezaan yang halus. Ra'fah ialah perasaan bila kita lihat orang dalam kesusahan.
Orang yang ada ra'fah ni dia senang tersentuh bila lihat kesedihan dan kesusahan orang lain. Contoh kalau kita tengok, kalau saya tengok, empathy. Dia tersentuh, mudah tersentuh dengan kesukaran, kesusahan orang lain. Itu ra'fah. Rahmah pula, rahmah bersambung selepas tu. Kalau ra'fah, dia tersentuh lihat orang susah. Rahmah, dia berusaha untuk bantu. Dia tak akan tengok je, dia berusaha untuk bantu. Cuba tengok orang Kristian. Dia pantang tengok orang susah dan dia memang nak bantu. Kalau kita boleh percaya ayat tentang Allah turunkan besi dari langit dalam surah ini, sekarang Allah bagi tahu hati orang-orang pengikut Nabi Isa begitu. So dengan kita meyakini ra'fah dan rahmah ni, mudah untuk kita mainkan peranan. Allah puji orang Nasrani dalam ayat ni. Kemudian warahbaniyatani bertada'uha. Warahbaniyatani bertada'uha. Dan mereka mencipta. Mereka mencipta konsep rahbaniyah. Mengada-adakan rahbaniyah. Allah sedang cerita pada kita. Tadi sifat Nasrani itu bagaimana, dan antara sifat yang lain ialah mereka ada satu golongan yang digelar sebagai rahib. Rahib, kita panggil rahib. Rahib ialah pengikut Nabi Isa yang hidup menyendiri. Dia pakai pakaian yang kasar. Kalau dalam bahasa lain kita panggil sebagai monk. Rahib, monk. So rahbaniyah, kata dasarnya ialah rohaba. Rohaba ni maksudnya takut. Dan takut rohaba ni, dia adalah jenis ketakutan yang sama dengan, dia macam ni. Rohaba ni, dia punya takut sampai kalau dia jumpa orang, dia lari. Rohaba juga bermaksud takut pada kelemahan diri. Tak confident pada diri, takut kelemahan diri. Dan rohaba juga takut pada Tuhan. Maka para rahib itu, padri adalah golongan yang menolak dunia. Ini yang padri asal, rahib yang asal. Mereka tolak dunia, memilih untuk tidak berkahwin, tidak bergaul dengan orang, dan mereka menjauhi bermewah dengan dunia. Itu 3 ciri konsep rahbaniyah. Rahbaniyatani bertada'uha. Dia tolak dunia, tak kahwin, tak berkawan, dan jauhi hidup mewah. Itu konsep asal rahbaniyah. Ustaz, bolehkah kita kata rahbaniyah kepada orang-orang beragama Kristian? Mungkin ada kot yang betul-betul nak ikut Bible. Tapi berapa peratus je yang nak ikut Bible sekarang? Ada, masih ada. Dia sama kategori macam ahli kitab. Ada ahli kitab. Tapi kita tak boleh nak pukul rata semua ahli kitab. Tak. Tapi yang pasti, rata-rata penganut agama Kristian ni, mereka ada ra'fah dan rahmah tu. Rahbaniyah, ya satu masa mungkin, yang sekarang ni, waktu sekarang ni jarang-jarang. Padri banyak yang kantoi gay, kantoi moles budak-budak, meliwat anak-anak lelaki. Kan? Itu sisi gelap mereka lah.
So, maka tabnaha alaihim. Padahal kami tidak mewajibkannya pada mereka. Konsep rohbaniyah ni rekaan mereka. Dan Allah tak pernah ajar begitu. Allah tak pernah suruh begitu. Mereka memandai-mandai mereka itu dan ini. Dan ini rohbaniyah adalah bentuk bid'ah pengikut Nabi Isa. Why? Kenapa dia buat macam tu? Sebab dia tengok Nabi Isa tak kahwin. So dia nak ikut macam Nabi Isa. Walhal Nabi Isa tak pernah ajar pun. Kan? Dan ini andaian. Gitu. So illa btigha'a ridwanillah. Mereka mencipta konon-kononnya untuk mencari keredaan Allah. Niat baik. Tapi kerana mereka nak cari reda Allah untuk beribadah sepenuhnya pada Allah, mereka rasa kalau mereka terikat dengan dunia maka itu akan memesongkan mereka. Jadi mereka sangka mereka ikut Nabi mereka, tapi sebenarnya apa yang mereka buat adalah bid'ah. Gitu. So fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Mereka konon nak tolak dunia, tapi mereka tak konsisten. Mereka takkan berjaya dengan amalan-amalan yang direka. Mereka takkan berjaya sebab mereka telah mencipta kehidupan yang menyempitkan. Dan jiwa manusia bukan macam tu. Mereka sedang menentang arus kehidupan manusia. Dan ini adalah kerana manusia perlu berkahwin, berkawan dan guna harta. Kerana ketiga-tiga benda itu, semua manusia memang perlukan, lama kelamaan mereka sendiri langgar peraturan yang mereka sendiri cipta. Gitu. Kan, kita juga, kita kena duduk antara dua ekstrim. Jangan terlalu lemah dan jangan terlalu ekstrim. Kita kena duduk kat tengah-tengah. So, kalau kita tak jaga, maka kita akan ada masalah. Pertama, kalau terlalu lemah, maka hati kita lama kelamaan akan jadi keras. Bila hati lemah, kan kita tak ada keinginan. So, bila tak ada keinginan, orang akan senang pijak dan buli. Lama kelamaan hati kita akan jadi keras. Gitu. Dan kalau hanya jaga iman sendiri, iaitu hidup sendiri tak bercampur gaul dengan masyarakat, maka akan ada masalah lain. Macam mana dia nak sampaikan nasihat pada masyarakat kalau dia tidak gaul dengan masyarakat? Macam mana dia nak faham masyarakat kalau dia tak bercampur dengan masyarakat? So, benda amalan sendiri-sendiri ni, dia reka-reka cipta amalan inilah Allah tegur mereka, Allah gelar mereka sebagai dhalin. Pandai-pandai buat amalan. Tak ada ilmu kan? Tak ada. Dia sendiri buat. Lepas tu sendiri langgar. Tapi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kita secara terperinci supaya kita memahami hati mereka. Adakah kita jumpa mana-mana kitab yang tulis detail macam ni? Tak ada. Kitab mereka langsung tak ada tulis macam ni.
Allah sedang perkenalkan kepada kita siapa Nasrani, siapa Kristian tu. Pengikut Nabi Isa, hatinya bagaimana dan di mana kesilapan mereka. Kesilapan mereka ialah bila buat bid'ah. So, tahu tak apa consequences pada umat ini kalau kita konsisten buat bid'ah? Nah, jawapannya, tuan-puan kena tepuk dada tanya iman. Kemudian kita habiskan ayat ni, fa'atainal ladzina amanu minhum ajrahum. Yang buat agama, yang buat amalan agama dengan betul, Allah pasti beri pahala. Hati mereka lembut, nak tolong orang, Allah bagi pahala. Allah bagi pahala. Terutamanya bagi mereka-mereka yang buat amalan yang baik ini sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka waktu itu mereka ikut ajaran wahyu yang benar. Kan Ashabul Kahfi tidak lakukan syirik, tidak tambah perkara baru dalam agama, tak tukar kitab wahyu tu. Tentu sekali mereka dapat ganjaran. Maknanya tidaklah semuanya salah. Ada juga yang benar dalam kalangan mereka. Dan Allah kata wa katsirum minhum fasiqun. Akan tetapi majoriti dalam kalangan mereka adalah fasik, rosak dan terkeluar dari agama yang sebenar. So benda yang rosak, selagi kita boleh baiki, kita baiki. Kita bantu dan bantu dan bantu. Kerana yakinilah bila Allah kata pada hati mereka ada ra'fah dan rahmah, kita boleh grab peluang itu untuk perkenalkan mereka kepada Tuhan sebenar. So tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana menunggu saya tadi. Habis solat baru kita start. Dan terima kasih juga bersama pada malam ini. Moga-moga Allah bantu kita untuk lebih memahami Quran dan lebih memahami kehendak beragama. Dan saya tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan next 2 ayat adalah penutup dan Allah tutup dengan Allah nak bagi kita cahaya. So jangan ke mana-mana, nanti kita lihat bagaimana Allah nak bagi kita cahaya supaya boleh berjalan menyeberangi titian sirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz.